A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ramadhan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ramadhan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu taftahu fihi abwabal jannah wa yughlaqu fihi abwabal jahim wa taghullu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man harrama khairuha faqad hurrima, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah masih lagi kita diberi kekuatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berbahagia orang yang sedang bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan sentiasa berbahagia. Di alam kubur akan bahagia kalau ada takwa Allah. Di alam mahsyar akan bahagia, di alam mizan, di alam sirat bebas dari neraka Allah dan masuk surga Allah berkat takwa. Untuk itu takwa Allah kena kita usahakan dan kita laungkan. Sentiasa cakap takwa Allah dan dengar takwa Allah sentiasa. Dengan istri kita jangan segan-segan sentiasa cakap tentang takwa Allah. Dengan anak-anak kita kena cakap tentang takwa Allah. Dengan kawan-kawan kita cakap takwa Allah. Dengan kawan-kawan yang nak bepergian kemana-mana pesanlah dengan takwa Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari, dua orang ini nak dihantar ke Yaman. Dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maknanya duduk di pejabat pun kita kena, kerana pesanan ini kepada Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal, mereka dua-dua sudah wafat. Yang memesan baginda Rasulullah SAW pun sudah wafat, tapi hadisnya masih berlaku sehingga hari kiamat. Artinya pesanan ini untuk kita. Kita umat Nabi dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kita di pejabat hendaklah sentiasa ingat bahawa takwa Allah akan mensukseskan kerja kita. Kita di pasar, dalam perniagaan, hendaklah kita ingat sentiasa takwa Allah. Kita di mana-mana saja di atas kendaraan, kalau takwa Allah, insya-Allah Allah beri kesejahteraan. Lagi-lagi di masjid, maka kita akan sentiasa mencari-cari perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah ikut cara yang ditunjuk ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di dalam bulan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Orang-orang yang datang masjid adalah orang yang beriman. Nabi kata, naiklah saksi kepada orang yang ulang-alik masjid.
Zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid. Naik saksilah, dialah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat khitab dari Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum, difardukan ke atas kamu. Bahasanya ringan, bahasanya halus. Bukan sumu, puasalah kamu, tak ada. Telah difardukan kepada kamu sebagaimana orang-orang terdahulu difardukan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kita dah berbilion manusia telah melaksanakan puasa, mereka telah kembali ke rahmatullah. 100 tahun yang lepas kita tak ada lagi, dan 100 tahun yang akan datang pun kita tak ada. Kalau 100 tahun lagi kita ada, mungkin dah nyanyuk menyusahkan orang lain. Umur panjang pun ada khat dia. Nabi panjang-panjang pun 63, tapi berkat amalannya, ucapannya dikenang dan diamal oleh manusia seluruh jagat. Jadi kita hendaklah minta dengan Allah supaya terselamat daripada menyusahkan orang. Hubungan kita dengan Allah mesti baik, yaitu dipanggil taqwallah. Kenapa kita difardukan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi orang yang takwa kepada Allah. Sebabnya inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah takwanya kamu semua. Kita semua nak mulia, kita semua nak tinggi darjat. Kita kena ingat bahawa darjat tinggi hanya dengan takwa Allah. Mulia darjat kita di sisi Allah hanya dengan takwa Allah. Bukan kerana pangkat, bukan kerana kaya, bukan kerana handsome dan lain sebagainya. Yang membezakan kita dengan orang-orang lain hanyalah takwa kita. Bagaimana takwa? Kita cuba hayati puasa kita. Kita hayati puasa kita. Kalaulah kita balik kerja letih dah, ini cuaca bagus, Allah beri nikmat, tidak panas sangat. Kalau kita kerja kontrak, orang-orang yang kerja kontrak, kita bayanglah, dia ni kerja kontrak kena panas, masang bata ke, masang kayu ke di atas pijak, bumbung rumah tinggi, silap-silap boleh jatuh. Kerja pagi sampai petang letih, balik sampai rumah, tengok peti sejuk, buka peti sejuk, ada sisa makanan sahur. Tak ada orang di rumah tu, kita je. Air tebu ada lagi, segar lagi dalam peti. Nafsu nak minum, tak ada orang, minum sikit lepas tu kesak-kesak orang tak tahu. Tetapi kerana adanya taqwallah, sabar, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita balik kerja, bini kita pun balik kerja, sama-sama balik kerja pukul 5 lebih, pukul 6, letih sangat. Nampak wajah manis, baru kahwin, Masya Allah, bulan Ramadan. Kahwin Syakban, baru 1 bulan, macam baru juga. Tak ada orang dalam rumah tu, kita dengan bini kita 2 orang je. Dia nak, kita nak. Kalau tidak ada takwa Allah, boleh buat apa saja. Tetapi kerana tujuan puasa untuk menggalang ketakwaan kepada Allah, sabar. Bini walaupun halal haram ketika bulan Ramadan, kalau menggauli bininya di bulan Ramadan siang hari, maka bukan saja qada puasanya, tapi kena denda juga. Orang yang menggauli istrinya di dalam bulan Ramadan siang hari, maka wajib baginya qada dan wajib baginya denda. 60 hari berpuasa straight, tidak boleh senggang. Kalau puasa-puasa tak puasa, ulang balik kiraan tu sampai 60 hari. Jangan ada kosong. Dah kalau tak mampu, beri makan 60 orang fakir miskin, beri bahan makan 60 orang. Ada orang di zaman Nabi SAW, orang tua, dia jumpa Nabi SAW, beritahu, saya telah menggauli istri saya, ya Rasulullah. Rasulullah beritahu, kamu kena puasa 60 hari. Tak mampu saya, orang tua dah.
Kalau tak mampu kamu kena bagi bahan makan kepada 60 orang fakir miskin. Tak mampu juga ya Rasulullah. Saya bagi kamu. Ini beri pada jiran-jiran kamu 60 orang. Dia sudah terima bahan makan dari Rasulullah SAW untuk 60 orang. Tapi dia beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, di kampung sayalah orang yang paling miskin. Ada orang miskin lain pada saya paling miskin sekali. Ambillah untukmu. Ini kes seorang je dalam dunia. Orang lain tak boleh. Ini kes satu orang di zaman Rasulullah SAW. Dia melanggari puasa, tapi dia dapat bagian 60 orang fakir miskin. Ini satu orang je. Orang lain jaga-jaga. Walaupun bini itu halal, walaupun makanan itu halal, walaupun minuman itu halal, di bulan Ramadan siang hari haram untuk orang mukmin. Tidak diperkenankan. Kalau orang mukmin yang sungguh-sungguh bukan hanya makan dan minum, dia akan jaga mata dia akan jaga telinga dia akan jaga hidung dia akan jaga lidah dia akan jaga tangan dia akan jaga mata dia akan jaga kaki dia akan jaga kemaluan dia akan jaga hati dia. Seluruh tokoh tubuh ni dijaga untuk melaksanakan puasa, dan dalaman dia pun dijaga, hati dia pun dijaga. Maka penting pesanan Nabi SAW untuk selamatkan kita daripada amalan-amalan yang tidak baik, yaitu kita kena sentiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya puasa kita kena laksanakan dengan baik sehingga puasa kita diterima, dan menjadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesanan Nabi yang pertama ini adalah hak kita kepada Allah. Hak diri kita kepada Allah, hak Allah kepada kita. Wa ana ajzi bihi, saya akan beri balasan kepada amalan hambaku. Kalau hambaku puasa, saya sendiri akan beri balasan. Malaikat tak boleh memberi balasan-balasan orang yang berpuasa. Ini takwa Allah. Dalaman, malaikat tak tahu hati kita. Amalan kita dia tahulah. Ada malaikat bawa amalan hamba ni naik atas, buka pintu langit, lulus. Buka pintu langit 2, lulus. Buka pintu langit 3, lulus. Amalan dia bagus sangat. Banyak malaikat-malaikat mengikuti orang ini dengan amalan dia. Sampai ke tingkat 7, satu orang malaikat dikhususkan oleh Allah untuk melihat amalan itu ikhlas ataupun tidak ikhlas. Malaikat langit yang ke-7 kata, amalan ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi melihat amalan ini bukan untuk Allah. Tendang, patah balik, menjadi buruk, menjadi kain yang buruk dilempar kepada orang yang beramal. Madarat amalan apabila tidak ikhlas. Takwa itu ialah taat perintah Allah, ikut larangan, menjauhi larangan Allah dengan hati yang ikhlas, ikut cara Nabi SAW. Jadi kalau tidak ikhlas tak jadi, tidak cara Nabi pun tak jadi. Nampak macam ibadat sungguh, malam-malam zikir ribu-ribu zikir. Dekat-dekat subuh tidur. Hamba Allah yang ngaji dengan dia, ikut sama-sama zikir ni, lagi sejik Tok Guru tidur. Balik sejik, tengok tidur Tok Guru, dikejut. Tok Guru bangunlah, subuh ni dah nak habis masa. Bangun, mau tak tahu saya sembahyang dah. Mu tak tengok ke saya sembahyang? Bila sembahyang dengkur kat sini daripada awal sampai akhir. Masa subuh dah nak habis ni, Tok Guru tak sembahyang, berdosa. Tok Guru jawab, sembahyang dah. Sembahyang lagu mana? Tidur. Hati-hati tuan-tuan kalau ikut tarekah-tarekah yang tidak orang alim. Yang bawa kalau bukan orang alim, amalan dipastikan ikut cara Nabi SAW. Tidak ada orang bebas daripada amalan-amalan takwa. Tidak ada orang bebas daripada amalan-amalan zahir ni. Walaupun Nabi sekalipun, amalan dia kena ikut cara Nabi SAW. Walaupun amalan tidak membawa pada surga, yang bawa ke surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan cara Nabi SAW akan mewarisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi adzan. Pesanan Nabi 3. 1, hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak kita pada diri kita. Dan yang ketiga, hak kita kepada
kepada lingkungan kita. Yang dua pesanan itu nanti lepas adzan kita beri laluan untuk masjid ini buat laungan adzan. Lepas adzan kita sambung semula insya-Allah. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على Alhamdulillah, kita sambung balik. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Mu'ad bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari secara umumnya adalah pesan pada kita semua. Yang kedua ialah wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah amalan keburukan yang kamu laksanakan dengan amalan kebaikan, maka amalan kebaikan akan memadam amalan keburukan. Kerana apa, tuan-tuan yang mulia? Malaikat Raqib dan Atid ni satu jemaah. Raqib jadi ketua, Atid ni makmum. Apabila orang membuat amalan yang tidak baik, Atid ini akan tulis. Bila buat satu, maka akan ditulis dosa satu. Raqib, kalau amalan orang ini baik, dia akan tulis 10 minimal. Kalau Allah suruh tulis 900, 900, 700, 700, berkali-kali yang tak boleh orang kira pun, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal 10 untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Membuat kebaikan akan diganjari al-hasanatu bi asri amthaliha, 10 kali ganda. Jadi apabila kita buat kejahatan, Atid ini akan tulis 1, tapi tanya pada Raqib, wahai tuan, saya tulis ke tidak ni?
Dia tahu orang ini selalu buat kebaikan. Maka Raqib kata, tanda lu, titik tanda. Sebab orang ini selalu buat kebaikan. Apabila dia buat kebaikan saja, padam tanda itu, saya kurangkan kebaikannya 1. Jadi Raqib akan tulis 9. Tak ada keburukan. Kalaulah kita boleh atbi'is sayyi'atal hasanah tamkhuha, ya, memadam keburukan, hari-hari padam. Kita buka mata pukul 4 pagi sampai 4 pagi tengok buku, semua tak ada keburukan. Bila ada keburukan, padam kebaikan. Keburukan, padam kebaikan. Keburukan, padam kebaikan. Yang ada kebaikan saja, maka dia raya. Orang ini orang yang berjaya hari itu. Nabi beritahu raya yang pertama untuk orang mukmin ialah ketika tak ada dosa hari itu. Dia raya dah. Ini Nabi ajak pesan untuk diri kamu sentiasa baik. Hak diri kamu kepada diri kamu adalah sentiasa buat kebaikan. Ada hadis lain beritahu, wahai ibnu Adam, innakum tukhti'una wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kamu adalah orang yang sentiasa buat silap. Ngaku ke tak mengaku, Nabi ikrar gitu, istihar gitu. Kita ini umat Nabi yang banyak buat silap. Mengaku ke tak mengaku, itulah keadaannya. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang buat silap itu adalah at-tawwabun, orang yang kembali kepada Allah. Maknanya wajib sentiasa untuk kita fikirkan bagaimana nak kembali kepada Allah ini. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ialah sebaik-baik amalan orang yang silap, yaitu istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil asharihum yastaghfirun. Istighfar. Waktu sahur bagus, pagi bagus, petang bagus, anytime bagus kalau orang itu istighfar. Coba tanya diri kita, semalam tu kita istighfar berapa kali? Tanya diri kita masing-masing. Semalam saya beristighfar berapa kali? Rasulullah beritahu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu, ini perintah. Taubatlah kamu ilallahi, kepada Allah. Fa inni, maka sesungguhnya, dikuatkan dengan nun taukid. Sesungguhnya atub ana, fa inni atubu, sesungguhnya saya atubu, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, fil yaumi, di dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Nabi tak ada dosa, kita faham. Nabi ini dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina. Yaghfirullahu laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ya. Dosa Nabi yang telah lalu dan yang akan datang semua telah diampuni Allah. Dia tidak ada dosa Nabi. Tetapi Nabi ikrar, sesungguhnya saya istighfar pada Allah 100 kali tiap-tiap hari. Kita tanya diri kita yang banyak dosa ni. Nabi beritahu, innakum tukhti'un, kamu banyak dosa. Allah pun beritahu dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kamu banyak silap. Mintalah ampun padaku, aku akan ampuni kamu. Ada tak kita minta ampun pada Allah? Berapa kali semalam? Hari ini mungkin akan buat lebih lagi lah, sebab kita tahu semalam tu berapa kali kita istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Nabi kepada umatnya ialah, kalau cinta pada dirinya, banyakkan istighfar. Dengan istighfar, ayat Al-Quran banyak menceritakan kita akan banyak dapat anak, banyak dapat rezeki, kehidupan kita senang, macam-macam kehidupan yang tentram di dunia dan di alam-alam yang akan datang dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan yang kedua, hak diri kita untuk diri kita sendiri, supaya diri kita terselamat dari neraka Allah, terselamat dari kemurkaan Allah, dan diterima oleh Allah ialah banyak istighfar kepada Allah, yaitu banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan, terutamanya khususnya selepas membuat keburukan. Pesan Nabi yang terakhir ialah wa'at wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kamu hendaklah menggauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini pergaulan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggauli manusia sama ada istrinya, anaknya, jiran-jirannya, musuhnya. Semua nabi-nabi misi dia ialah mengembalikan manusia kepada Allah
dan mengajar manusia akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Semua manusia diajar akhlak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang azim. Nabi ini dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu adalah tetap pada akhlak yang azim. Kita diminta oleh Nabi bi khuluqin hasanin. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini kalau orang hantar kita satu pinggan, baliklah satu pinggan. Jangan hantar satu pinggan diambil pinggannya sekali. Tak hantar apa-apa. Ini tidak baik. Orang yang baik, orang hantar satu, hantar satu. Orang yang lebih baik lagi, hantar satu, balik dua. Ini bagus. Yang paling baik, yang azim, yang hasan, yang akhlakul karim. Orang jahat pada kita, kita hantar setalam makanan. Oh, ada satu orang, dia suka mengata buruk kita. Kita ini tak kena dalam pandangan dia. Serba-serbinya tak kena. Tiba-tiba dia datang kat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, minta sampah boleh tak? Macam mana agaknya jawapan kita? Sampah dia nak minta. Sampah kita tu wih ke tak? Musuh kita itu, dia hari-hari menceritakan keburukan kita. Sampah nak minta, ambil lah. Dah saya nak ambil semua sekali Pak Haji. Ambil lah, semua tak apa kan? Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini Allah tak pandang. Dunia ini lepas dicipta Allah, Allah tak pandang. Melainkan ada kaitan dengan akhirat, barulah dipandang oleh Allah. Yang tidak ada kaitan dengan akhirat, dunia ini macam sampah. Kalau kita orang mukmin minta sampah, malu kan? Ini orang kafir-kafir minta sampah, tak apalah, diberi sampah banyak-banyak oleh Allah, sampah je kan? Sampah ini tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin ada nilai kerana ada hubungan dengan akhirat. Yang tidak ada hubungan dengan akhirat itu sampah saja. Kita walaupun benci dengan orang, dia minta sampah kita, apalagi Allah. Ada orang minta dengan Allah, dia ini sangat-sangat apa itu? Dia sangat-sangat anti kepada Allah. Amalan Allah tidak sikit dibuat, malahan sebaliknya dibuat. Tetapi dia minta sampah dengan Allah, ya. Sampah untuk apa? Yang herannya orang mukmin sibuk mencari sampah sehingga tak ingat 3 pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pesanan takwa, yang kedua pesanan buat baik, yang ketiga buat baik juga tapi dia khususkan berakhlak kepada lingkungan. Berakhlak kepada lingkungan ini Nabi pernah ajar. Nabi pernah ajar. Kita sembahyang buku apa? 1:30 lagi 2 minit. Nabi pernah ajar akhlak. Tiap-tiap malam tu Nabi duduk di sebelah orang buta, orang tua duduk di luar rumah. Nabi duduk sebelah dia. Tiap-tiap malam Abu Bakar tengok dia lalu tu, Nabi Muhammad duduk sebelah orang tua ni. Abu Bakar ni akan sentiasa mengikuti jejak langkah Nabi seberapa yang boleh, 100% kalau boleh, semua nak ikut. Walaupun tak diperintahkan untuk ikut pun dia nak ikut Abu Bakar ni. Ketika Nabi tak ada, dia pun duduk kat sebelah orang tua ni. Dia duduk sebelah orang tua ni, dia pun tanya orang tua ni, "Makcik, ya apa khabar? Boleh saya suap makanan?" Boleh. Dia pun suap kurma. Dia suap kurma. Orang tua ni jawab, "Terima kasih anak muda, kamu bukan anak muda yang semalam dan sentiasa bersama saya." Bukan, saya orang lain. Kerana kamu telah suap saya kurma, saya terima kasih dan saya pesan kepada kamu, boleh? Boleh makcik, alhamdulillah. Kamu jangan ikut orang yang memecah belahkan masyarakat, memecah belahkan keluarga. Ayah dia dengan anak dia kecau pasal orang muda ni. Pasal apa makcik? Dia ni orang bertuhan 36 pun sudah masih bingung lagi, disuruh bertuhan satu pula. Jadi semua keluarga lagu kecau ni. Dia jawab, Abu Bakar beritahu, "Makcik, orang yang bersama makcik itu hari-hari itu, dialah orangnya yang dikatakan sentiasa memecah belahkan keluarga." Masya Allah. Kamu ini saya memang yakin bukan orang yang semalam. Sebab apa? Orang yang semalam tu, yang sentiasa bersama saya, kalau suap saya itu kurma telah dikunyah, hancur, diberi pada saya.
Saya ini tak ada gigi, kamu beri setokok kurma, saya ambil balik ini kurma kamu. Saya tak boleh nak makan. Pasal apa? Sebiji kamu buang isi, kamu serah pada saya tak boleh nak makan. Ada gigi. Abu Bakar beritahu yang semalam dan sebelumnya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua ini telah beritahu kalau dialah orangnya, saya beriman pada Allah dan saya beriman bahwa dia adalah Rasulullah. Akhlak yang ditunjuk kepada orang tua yang buta dan tak ada gigi, hari-hari Nabi layan. Dia boleh menjadi orang yang beriman kerana akhlak yang baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tak boleh tanding. Abu Bakar pun tak boleh layan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Nabi pesan pada kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita hendaklah berakhlak yang baik kepada setiap orang yang kita jumpa. Macam mana cara dia? Kita lihat kebaikan dia supaya kita dapat senyum dengan dia. Kalau kita tak dapat senyum, itu adalah keburukan orang itu, kita tengok, itu buang kalau boleh. Cari kebaikannya sehingga kita dapat senyum pada setiap orang. InsyaAllah kalau puasa kita amal pesanan Nabi ini, maka puasa kita akan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berpuasa secara beriman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pun ampunkan dosa-dosanya. Artinya diterima puasa kita insyaallah. Ada siapa nak tanya berkenaan puasa ini? Kalau tak ada, saya tutup dengan tasbih kifarah. Ada siapa-siapa nak tanya tentang? Ada Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.